Mudah-mudah pantang ditegur dan tak boleh ada konfrontasi sedikit pun yang boleh membuatkan mereka yang punya panas baran ini untuk terus menjadi pembuli jalan raya. Ya, betul. Dan kami tinggalkan anda dengan beberapa persoalan tadi dalam ringkisan berkaitan dengan pembuli jalan raya ini, dan kita nak melihat kepada dua angle ataupun dua sudut pandang yang berbeza, satu daripada si pembuli dan satu daripada kesannya untuk mereka yang dibuli di atas jalan raya. Untuk itu kami bawakan, nak perkenalkan tetamu di studio pada pagi ini. Ini adalah Profesor Dr. Rozmi Ismail, Psikologi Sosial, Fakulti Sains Sosial dan juga Fakulti Sains Sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih kerana studio bersama kami. Terima kasih. Okay, Prof, kita mulakan perbincangan kita daripada sudut pandang Prof sendiri. Makin hari makin ada banyak video viral bagi ramai yang mereka tak boleh mengawal amarah. Jadi hasilnya ada pembuli dan juga mangsa. Pandangan Prof sendiri. Ya, terima kasih saudara Hanif dan Sofia dan juga para penonton. Isu berkaitan dengan buli di jalan raya ini adalah satu perkara yang pada saya yang common, yang biasa, seperti yang panggil inevitable. Betul. Yang tidak boleh kita elakkan. Akan tetap berlaku. Selagi mana ada manusia yang membawa kenderaan di jalan raya, selagi itulah fenomena akan wujud. Dan kita lihat benda ini berlaku, dia macam seperti on off, kan? Sejak daripada dulu sampai sekarang sentiasa wujud. Jadi antara faktor yang daripada penyelidikan saya, ada 3 faktor. Faktor diri sebagai faktor utama, kemudian faktor environment, persekitaran sosial, dan juga faktor sosial itu sendirilah. Itu mungkin ada provokasi. Faktor environment ni adalah mungkin sebab jalan raya, sebab jam dan sebagainya. Dan faktor diri yang paling penting, iaitu ada sejenis kita negara manusia ada jenis perangai yang pada saya cepat marah. Banking ataupun panas baran. Dia tidak boleh, macam Sofia kata tadi, benda sikit pun dia boleh jadi meletup. Sedangkan pada orang lain biasa saja. Jadi ada satu elemen saya, faktor diri itu mempunyai karakter, personality tertentu. Pada saya ada kaitan juga dengan kesihatan mental. Saya rasa ada kaitan situ. Kajian-kajian banyak mendapati pelaku-pelaku buli ni kebanyakan ada masalah. Mungkin perlu disaringkan dari segi kesihatan mental. Okey, wow, baik. Okey, Prof bercakap berkenaan dengan pelaku. Saya nak sentuh berkenaan perkara itu juga sebab ini antara video yang dipaparkan sanggup berhenti, membuli, bercakap walaupun dirakam. Tahulah ini zaman-zaman sekarang ini kan, tapi tetap dengan perasaan amarah itu. Betul. Kadang-kadang kita ni bila berbual biasa, kita okey. Ini normal ni apa semua. Tapi bila kita dapat steering tu, berada dalam situasi sebagai seorang pemandu tu di atas jalan raya, berubah pula karakternya. Jadi yang cepat marah, cepat tekan horn, tak boleh kena potong sikit, tak boleh orang buat salah sikit. Kita je yang, kalau istilah sekarang ini, terpaling betul lah di atas jalan raya. Kenapa? Dari sudut psikologinya itu, kenapa ia boleh berlaku? Itu faktor yang saya kaitkan dengan faktor individu dan juga faktor sosial tadi itu. Faktor persekitaran sosial itu. Dia di budaya sebenarnya, budaya di negara kita, dia menganggap memandu dan kehidupan biasa di luar sana itu benda yang berbeza. Sedangkan kalau tengok negara-negara barat, di Jepun, budaya memandu itu sebahagian dari kehidupan dia. Dia part of their life, ataupun safety ethics itu dah menjadi sebahagian dari kehidupan dia, menjadi budaya. Jadi kemana dia bergerak, kemana dia pergi, dia akan tetap berfikir melakukan perkara yang sebetulnya. Tapi kita ni kadang kita pisahkan, kan? Bila berada di jalan raya lain, kadang baik orangnya, kan? Mungkin juga jenis orang yang berbudi pekerti, mulia, tetapi bila berada di jalan raya jadi lain. Itu sebab faktor environment tadi tu. Kita digerakkan oleh persekitaran sosial yang kadang memaksa dia untuk melakukan tingkah laku sedemikian. Baik, kita akan buka talian untuk anda semua. Bagi anda yang mungkin ada pandangan, pendapat, persoalan, atau anda sendiri pernah menyaksikan seorang pembuli jalan raya yang menjadi mangsa, 0377261603. Kita nak dengarkan pandangan anda. Baik, Prof. Kalau anda, Prof, sendiri melihat satu pattern, trend berdasarkan pemantauan Prof Doktor sendiri, kan, mereka yang bergelar pembuli jalan raya ni, adakah mereka mempunyai satu trait karakter yang sama yang mungkin kita kena pasti bagi diri kita sendiri? Mungkin kita ni cepat pemarah ke, mungkin ada satu latar belakang kehidupan yang agak serupa ke? Adakah ada pattern di situ, Prof? Ya, memang ada pattern, dan ini telah pun dibuktikan oleh kajian saya. Kita buat satu eksperimen melibatkan pelajar universiti
Dan kita menyaring pelajar-pelajar universiti ini dari segi karakter, personality. Yang mempunyai sifat panas baran, yang orang yang baik, biasa, tidak ada sifat panas baran, dan juga mempunyai karakter kita yang tidak boleh sabar dan sebagainya. Jadi dalam eksperimen ini kita telah tunjukkan beberapa gambar yang boleh merangsangkan dia punya kemarahan. Sewaktu di jalan raya lah, gambar dia kena maki, kena gambar ciluk, membawa kereta dalam berbahaya. Dan saya dapati pelajar-pelajar yang ada karakter cepat marah, panas barat ni, dia memang memberi reaksi yang sangat kasar terhadap gambar-gambar itu. Dia menilai sebagai perlu dilawan, perlu melakukan aksi-aksi yang lebih dahsyat lagi lah. Maknanya kena pukul, patut kena bunuh dan sebagainya. Itu yang terlintas dalam fikiran-fikiran dia daripada soal selidik yang kita edarkan kepada mereka selepas mereka menonton filem-filem tadi. Jadi menunjukkan bahawa karakter personality memang memberi pengaruh kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bully tadi. Agresif, Betul. Dan itu mungkin satu karakter yang boleh kita kesan daripada awalnya untuk mengelakkan dia menjadi pembuli. Okey, itu pembuli. Mungkin sifatnya macam Prof cakap tadi, lumrahnya tidak boleh dielakkan, memang berlaku di mana-mana sahaja. Daripada mereka yang dibuli ni, Prof, sebab kita pun tengok video-video tadi, yalah, yang merakam itu pun untuk jadikan bahan bukti, tapi tak boleh dinafikan bahawa apabila kita ni diherdik, ada yang ditunjal kepalanya, kan? Ada yang dipotong ataupun mungkin dihimpit-himpit sebagai seorang pemandu. Itu pengalaman yang tidak baik, kan? Kesannya kepada pengguna jalan raya lain? Saya ingat kepada para penonton di luar sana, kena ingat bahawa kesan pembuli tadi yang membuli orang itu bukan saja pada dia tau. Dia pun ada kesan juga sebenarnya walaupun dia buli orang. Mungkin dia ada rasa menyesal selepas itu. Tapi yang kita kena ingat adalah orang yang kita buli itu akan meninggalkan kesan cukup hebat. Terutamanya dari segi kita panggil sebagai trauma. Traumatik. Takut ada elemen trauma bila dia dibawa kayu hoki ke apa benda tu kan, yang benda-benda senjata itu dihentak dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan satu keadaan yang tidak selesa dan juga trauma kepada si mangsa tadi, dan secara jangka panjang dia boleh menjejaskan dari segi kesihatan mental. Mungkin mengalami kemurungan, rasa takut, tak confident berada jalan raya, takut nak bawa kereta. Itu mungkin boleh menyusahkan pihak lain. Kan kalau contohnya Sofia takut kena ada pengalaman begitu kan, takut jadi menyusahkan misalnya husband ke rakan ke saudara mara tolong dia bawa kereta, itu jadi konsekuensi dia adalah lebih panjang, domino efeknya, kesan mendalam sebenarnya. Dan kita ada pemanggil yang Syazwan namanya, Cik Amran, yang dikabarkan ada satu pengalaman berdepan dengan si pembuli jalan raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Amran mungkin boleh berkongsi pengalamannya? Ya, saya Amran bin Cemat daripada Sungai Tani lah. Okey. So, saya merujuk daripada tajuk perbincangan. Merujuk pada tajuk perbincangan hari inilah berkenaan pembuli jalan raya tu. Okey. Jadi, saya adalah pengalaman dibuli, tapi mungkin saya lelaki ini pembulian tu tidak dapat dilanjutkan lah. Sebab kita akan try to defend ourselves. Okay. Dan cuma satu saja yang saya tengok macam ada sedikit berat sebelah tentang perbincangan ini, dan kita tumpukan kepada si pembuli. Okay. Kita tak pernah tengok kenapa pembulian itu wujud. Kadang seseorang tu dia bukan pembuli, tetapi oleh kerana keadaan tu telah berlaku kepada dia menyebabkan dia naik angin. Kenapa dia ni buat macam ni? Kalau buat macam ni aku boleh mati ni. Jadi perasaan tu timbul. Saya rasa perbincangan pagi ini perlu adil. Kenapa wujudnya pembuli itu perlu ada? Saya rasa kita tak boleh salahkan pembuli. Kerana wujudnya keadaan membuli itu adalah disebabkan suatu keadaan lain yang menekan dia. Tapi Cik Amran, untuk menjadi seorang bukan pembuli, kadang dia try to defend dia punya hak dia. Betul. Tetapi orang menyalahkan dia lah. Tapi saya tak ada kata apa-apa lah di sini ataupun memihak kepada siapa. Tetapi saya rasa profesor yang ada kat sana perlu lebih adil dan fair dalam memberi pandangan dia. Baik, Cik Amran. Terima kasih. Terima kasih Cik Amran. Okey, kita faham itu mungkin satu pandangannya Prof. Tapi dalam masa yang sama juga apabila ada reaksi sebegitulah yang kita perkatakan bahawa ianya boleh mendatangkan satu domino effect
kepada pembuli ni. Mungkin ada benar ni dalam pandangan itu? Ya, saya tidak menyangkal pandangan Cik Amran tadi. Ya. Dan saya rasa kalau pembuli itu berpunca daripada orang lain, jadi dia sebenarnya boleh membuat tindakan juga. Katalah saya, sewaktu saya memandu, saya boleh share pengalaman saya, pernah kereta di belakang saya dia bagi lampu kan. Okey. Jadi kita nak masuk ke sebelah kiri, tak boleh sebab ada kereta. Okey. Jadi kita terpaksa tunggu. Jadi dia tak boleh sabar. Akhirnya bila ada ruang, saya masuk dan dia ciluk kenderaan saya. Dia seolah berhenti, membrake di depan saya itu. Jadi mungkin saya menganggap pada masa itu, dia menjadi begitu adalah kerana saya. Kan? Sesuai mungkin dengan pandangan Cik Amran tadi. Tetapi kalau misalnya kata benda itu serius, kita boleh buat report juga. Maknanya awak ni menjadi punca kepada saya, jadi tidak boleh sabar. Awaklah punca. Jadi kita boleh buat report pada polis. So, janganlah buat tindakan sesuka hati, itu masalah dia. Kita dah jadi macam polis dah. Keluar pada kereta, bawa senjata dan sebagainya. Itu menjadi serius. Menjadi benda panjangan. Dalam tangan sendiri itu menjadi masalahnya. Dan Profesor, saya rasa inilah antara saranan yang sangat penting untuk kita mempunyai dashcam ataupun kamera papan pemuka dalam kereta tersebut. Dan menyebut tentang dashcam ataupun rakaman kan. Profesor, ada setengah tu mungkin dia mendiamkan diri tetapi memviralkan situasi tersebut di media sosial. Apakah pandangan itu yang tak kena tu. Sebenarnya kita boleh rakam sebagai bukti. Nanti kita buat report polis. Dia boleh kata mana bukti awak kena buli. Jadi ada buktinya. Benda itu memang kena rakam nombor plate kereta, model kereta, warna kereta, di mana berada dan sebagainya, lokasi. Kemudian kalau ada video, ada rakaman bagus. Tetapi jangan viral. Khususnya bila keluar muka dia. 100% muka saya contohnya. Keluar dalam surat khabar. Kemudian keluar dalam sosial media. Jadi macam mana tu? Kalau saya ambil tindakan mahkamah mungkin kena. Itu pun satu bentuk buli juga? Betul. Jadi simpan dulu. Hanya polis yang berhak untuk menyimpan bukti tersebut. Jangan viralkan. Betul. Tapi mungkin kadang-kadang cara ataupun kaedah yang berbeza lah. Viral dulu baru report itu masalah dia. untuk mendapatkan perhatian pihak berkuasa. Mungkin secara generalnya, Prof, kita melihat kepada perbincangan ini, kita menyentuh kepada kedua-dua pembuli dan juga kesan kepada bangsa. Kepada mereka yang sedang menonton, mungkin bagaimana nak mengelakkan kita menambah kepada pembulian ini. Maksud kalaulah kita berlaku situasi sebegitu, kita kena hentikan rantaian itu sampai situ saja. Jangan ditambah pula menjadi pembulian lain, Prof. Ya, betul. Sepatutnya kita kena mengambil tindakan lah. Ada beberapa tips lah. Yang pertama, kita kena set minda kita. Pelaku tu, kita nampak kurang ajar, buat provokasi, kita menganggap dia dalam keadaan tak betul. Okey. Jadi kalau kita layan dia, kita pun sama lah. Betul tak? Kita kata dia tak betul, awak pun layan dia, awak pun sama. Tak betul. Segi mentalnya. Jadi kita ingat dia itu tak betul dan kita jangan layan. Dan kita jangan sekali-kali keluar daripada kereta. Jangan sekali-kali keluar daripada kenderaan. Sebab kalau kita keluar, dia akan jadi benda yang lebih panjang. So tetap duduk dalam kereta, teruskan perjalanan. Kalau boleh, jangan pergi ke tempat gelap. Jangan pergi ke tempat yang tidak ada orang. Terus kalau boleh balai polis yang terdekat dan buat report. Terus, Baik, itu lebih selamat. Betul, tips yang sangat baik daripada Profesor Dr. Rosmi Ismail, daripada seorang psikologi sosial, daripada Fakulti Sains Sosial UKM kami bawakan kepada anda. Terima kasih, Prof. Terima kasih.